Okey, subtopik 2.14 di mana kita akan bincangkan berkenaan dengan kameran yang melibatkan ungkapan. Ungkapan ni adalah fungsi di mana lebih daripada satu sebutan. Maksudnya dalam ungkapan tu ada banyak sebutan. Contoh macam yang ni kan. Okey. Alright, kejap. Okey, contoh saya bagi 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 7. Kat sini ada 3 sebutan. Bila lebih daripada satu sebutan ni kita panggil dia ungkapan. Okey, tapi 2.1.4 ni kita nak cari kameran ungkapan berbentuk ax tambah b kuasa n. Okey, ini ungkapan juga sebab ada 2 sebutan dalam ni. Alright, di mana A dan B ialah pemalar, nombor lah ya. A dengan B tu adalah nombor dan N adalah integer kuasa dan N tu juga tak boleh berkuasa negatif 1. Sebab kenapa? Sebab contoh kalau saya bagi soalan 2x kuasa negatif 1, bila kita kamerkan kita akan dapat 2x kuasa negatif 1 tambah 1 perkan negatif 1 tambah 1 tambah C. Di bawah ni dia akan jadi 2x kuasa kosong per kosong tambah C. Kita tak nak bahagian bawah ni kosong. Sebab nanti bila kita nak proceed pengiraan, dia akan jadi make error lah ataupun tak boleh kira kan. So that's why N tu tak boleh berkuasa negatif 1. Kalau ada jumpa soalan negatif 1 kuasanya, tu soalan tu salah lah. Alright. Untuk ungkapan berbentuk ax tambah b kuasa n ni, ada 2 cara penyelesaiannya, di mana cara yang pertama adalah menggunakan kaedah penggantian. Kaedah penggantian ni kita gunakan kita ada selitkan rumus pembezaan dalam tu. So kena ingat balik reverse balik rumus dalam pembezaan, iaitu kita gantikan U dalam fungsi ax tambah b. Nanti boleh tengoklah contoh kat bawah dia. Alright, kaedah kedua kita gunakan kaedah rumus yang mana dalam kaedah ini kita adaptkan rumus kameran, iaitu n itu ataupun kuasa kita tambahkan dengan 1, perkan balik dengan n tambah 1 dan darabkan dengan perkali bagi x. Alright. Saya lebih suka gunakan kaedah rumus ni sebab lebih senang, okey, berbanding dengan kaedah penggantian ni, dia banyak step dia. Right? Okey, kita tengok contoh 1, cari kameran bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, kalau dalam soalan tu dia ada mention nak gunakan kaedah apa, kena guna kaedah yang dinyatakan dalam soalan lah. Tak boleh kalau dalam soalan tu dah tulis kaedah penggantian, kita jawab menggunakan kaedah rumus, dia akan jadi salah lah. Tapi kalau dalam soalan tu tak nyatakan kaedah apa yang perlu kita guna, kita boleh guna kaedah apa sahaja, asalkan jawapannya betul. Okay, which is kaedah rumus lagi mudah lah kan. So gunakan kaedah rumus lah kalau dalam soalan tu tak nyatakan kaedah apa yang perlu digunakan. Alright. Tapi kalau dalam soalan 1 ni dia dah nyatakan guna kaedah bergantian, so tak ada cara lain lah, memang kena guna kaedah bergantian. Alright, soalan A. Okay, soalan A saya akan tunjukkan macam mana boleh dapat jawapan macam ni. Kita tengok soalan dia, kamer 2x tambah 7 kuasa 7 dx. Alright. Kat sini dia punya fungsi dalam ni kita labelkan dia sebagai U. So 2x tambah 7. Okey, 2x tambah 7 ni kita labelkan dia sebagai U. So nanti kita fahamlah yang ini adalah U kuasa 7. Okey, U kuasa 7 dx. Alright. Kemudian, bila kita dah dapatkan U sama dengan 2x tambah 7, kita cari du per dx. Sebab nanti kita nak gantikan untuk dx ini. Okey, kita bezakan yang 4 ini kita reverse balik.
rumus perbezaan. Yang di sinilah bahagian ini yang kita kena masukkan rumus perbezaan. Du per dx adalah 2. Macam mana boleh dapat 2? X ni adalah berkuasa 1 sebenarnya walaupun tak ditulis. 1 tolak dengan 1. So X tu akan jadi kosong. Maka tinggallah 2. That's why dapat 2 kat bawah ni. Kemudian kita nak dx sahaja sebab kita nak ganti kat sini kan. Okay, kita nak dx sahaja. So dx ni perlu dipindah ke sebelah kanan. 2 ni pindah ke sebelah kiri. Dia akan jadi du per 2 sama dengan dx. Ataupun kita boleh tulis 1 per 2. Sekejap. 1 per 2 du. That's why dia dapat macam ni. Okay. Alright. Dah settle dah bahagian yang ni. Kita terus ganti kat bawah lah. Okay. Kita ganti kat bawah ni. Yang ini di sini kan. Kami 2x tambah 7 kuasa 7 dx. Macam mana? Ini sebenarnya u kan. Ini u kan. U kuasa 7. Dx ini mana? Dx ni ni. Ini. 1 per 2 du. So kita masuk kat sini 1 per 2 du. Okay. So kat sini akan jadi. Kita kamirkan lah kan. So bila kita kamir. Ni akan tambah 1 kan. U kuasa 8. Perkan balik dengan 8 ni kan. Okay. Perkan balik dengan 8. 1 per 2 tambah C. Okay. Kemudian ini kita darab lah. Darab. So akan dapat U kuasa 8 per 16 tambah C. Kita gantilah balik U tu. Okay. Ganti balik U tadi ni. Okay. U tadi ini. So kita ganti dalam ni. U adalah 2x tambah 7 kuasa 8 per 16 tambah C. Sama je. Yang ni cuma dia buatkan 1 per 16. Tak ada ni pun. Tak ada beza pun. Sama je cara penulisannya. Ya. Right. Dah settle. Soalan B. Soalan B ni dia bagi bentuk pecahan. Okay, bentuk pecahan. Tak kisahlah dia bagi bentuk pecahan ataupun apa saja bentuk. Yang dalam bracket tu kita labelkan sebagai U. So ini akan jadi 2x tambah 7 tu U. Dia sebenarnya dia akan jadi macam ni lah. 1 per U kuasa 2 dx. Tapi bila dapat bentuk pecahan, kita kena ubah jadi linear dulu. Supaya mudah untuk kita kamirkan. Pindahkan ke atas. Pindah ke atas kuasa akan jadi negatif 2 kan. Right. Bila dapat macam ni. Kita bezakan dulu ni. Okay. Bila kita bezakan. Kita akan dapat 2 juga kan. Sebab dia punya kuasa 1. Tolak 1. So kosong lah. Habislah x nya. Kemudian kita nak dx saja. So kita pindahlah. Dx ke kiri, ke kanan. 2 ke sini. So per 2 kan. Okey, ataupun kita tulis balik dalam 1 per 2. Macam tu. Okey, ni dx ni akan ganti ke bawah ni. Ni. Akan ini nanti akan masuk ke dalam sini. Okey. Kita tengok ini kan. Kat sini. Okay, kita tengok. 2x kuasa negatif 7 ni adalah u kuasa 2. Kan? 1 per 2 du. Kenapa? Sebab dx ini adalah sini. Okay, so akan masuk situlah. So kita pun kamirkan u negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1. Ini 1 per 2 tambah C. Okay. Ini akan jadi U negatif 1. Ni pun negatif 1. 1 per 2 tambah C. Okay. Negatif 1 ni. U kuasa negatif 1 kena turun balik ke bawah. Okay. Turun balik ke bawah dia akan jadi 1 per U kuasa 1 lah kan. Kuasa 1. Okay. 2 ni terus darab lah. Ni darab. Okay. So tinggal 2 depan. Tambah C. Jadinya kita terus gantikan U tadi. U tadi ke atas ni. Ni U nya. So negatif 1 per 2 kat luar.
2x tambah 7 tambah C. Untuk kaedah pergantian ni akan dapat panjang sikit lah jalan kerjanya, sebab kita nak kena gantikan U lah apalah kan. Okay, sebab tu saya kata saya lebih sukakan kaedah rumus. Alright, kita tengok kaedah rumus. Kaedah rumus lagi senang lah, simple saja. 2 baris dah siap dah. Kita tengok soalan A. Kamil 3y tolak 4 kuasa 8 dy. Alright, tak perlu nak fikir U ke apa kat sini, tak perlu. Awak cuma ambil, okay, kita teruskan ya. Okay, tulis balik yang dalam kurungan. Cuma yang ini terus tambah 1. Okay, ini tambah 1, right. Yang ini kena ambilkan perkali bagi y tu. Perkali bagi y, perkali bagi x. Apa-apa perkali bagi huruf lah. So, perkali dia 3. Turunkan balik kat bawah ni. Okay, kemudian turunkan balik 8 tambah 1 tambah C, jangan lupa. Kemudian akan dapat 3y tolak 4. 9 lah, sebab 8 tambah 1 kan. Okey, ini 9 darab dengan 3, 27. Tambah C. Dah, siap dah. Dia nak jawab macam ni pun boleh, 1/27 ataupun 27 saja kat bawah pun tak ada masalah. Betul dua-duanya. Right, macam ni pula. 5, Kamil 5 kurungan 4 tolak 3x kuasa 6 dx. Alright. Terus Kamil. 5 4 tolak 3x kuasa 6 tambah 1. Okey, cari perkali bagi x. Perkali bagi huruf. So, perkali bagi huruf. Yang mana ada huruf? Ini je. Negatif 3. Okey, turunkan balik 6 tambah 1. Tambah C. Jangan lupa sebab kita dah tak ada dah x kan, dx tu. So, 5 4 tolak 3x kuasa 7. Okey, 6 tambah 1, 7. 7 darab negatif 3. Negatif 21 tambah C. Dah. Okey, lagi senang kan? Simple lah untuk kaedah rumus, sangat mudah. Alright, kita cuba buat. Praktiskan diri 2.1.4. Alright, yang ni kita gunalah kaedah rumus je lah, mudah. Tak payah guna kaedah penggantian. Okey, 7x tambah 1 kuasa 3 dx. Kat sini sebenarnya awak kena bubuh lah simbol Kamil. Right, so 7x tambah 1, 3 tambah 1. Tak nak buat pun tak apa, 3 tambah 1 ni. Okey, terus dapatkan jawapan dia 4. Cari perkali bagi huruf 7. Okey, sebab ini je yang ada huruf, yang ni tak ada kan. Yang satu tak ada huruf. So, 7 lah kita ambil. 7 4 tambah C. So, 7x tambah 1 kuasa 4. 7 darab 4. 7 darab 4. 28. Tambah C. Dah siap? Soalan 2. Soalan 2. Alright. 25. 2 tolak 5x kuasa 9. 25 tulis balik. 2 tolak 5x. 9 tambah 1. 10. Cari yang mana ada huruf. Ini saja. Negatif 5. Turun balik bawah. 10 pun turun semula. Okey, tambah C. Okey, yang mana boleh kecil-kecil. Ini dengan yang ini. Ini tinggal 5 lah. So, 5. Right. Negatif 10. Boleh kecil lagi kan? Boleh kecil lagi. Jadinya ini 1, ini 2. So, dia punya jawapan... sorry, saya tulis kat sini lah. Jawapan dia 1. Okay, tu jam akhir. Kecilkan selagi boleh kecil, kita kecil. Alright. Permudahkan. Soalan C. Okay, nampak bentuk pecahan. Bila bentuk pecahan yang mana hurufnya berada di bawah, kita kena ubah ke atas lah. Ambil semua sekali ni, pindah ke atas. So, dia akan jadi Kamil 3x tambah 1 kuasa negatif 4 dx. Alright, terus Kamil 3x tambah 1. Okay, ni tambah 1 jadi negatif 3 lah. Cari yang ada huruf. 3 ni nombornya. Turun. Tambah C, jangan lupa. Alright, 3x tambah 1 kuasa negatif 3, negatif 9 tambah C. Jangan pergi pemudahkan negatif 3 dengan 9 ni, tak boleh. Okay,
Sebab nombor kuasa dengan nombor biasa. Okay, tengok ni kuasa negatif 3 turun balik ke bawah. So, dia akan jadi macam ni lah. Tu jadi macam tu. Right? Okay, soalan 2. Soalan 2, dia bagi dalam bentuk ada M, okay, dia beri kami MX tambah 2 kuasa N dx sama dengan 1/15 MX tambah 2 kuasa 5 tambah C dengan M, N dan C ialah pembalak. Cari nilai M dan nilai C, nilai N. M dan N. Alright, bila jumpa soalan macam ni terus panik kan? Okay, tak apa, kita terus buat lah. Alright, kita buat dulu. Kita kamirkan yang ada huruf ni. Kita kamir dulu yang ni. Okay, so dia akan dapat M X tambah 2 N tambah 1. Sebab dia punya rumus memang tambah 1 kan. Kemudian cari yang ada huruf. Ada huruf maksudnya kita ambil yang depan dia. Ni X kan? Ni hurufnya. Turunkan M. Turunkan balik N tambah 1 tambah C. Okey, dah settle. Samakan balik dengan yang dia dah bagi ni. 1/15. MX tambah 2 kuasa 5 tambah C. Alright, tengok yang mana sama. Okey. Ini boleh dengan sini. So, kita kira lah. N tambah 1 sama dengan 5. N 1 ni pindah. Kan, 5 tolak 1, so 4. Okey, yang bawah ni samakan dengan ini. So, samakan dengan 15. N tadi kita kan dah dapat 4. Masuklah kat sini kan. M 4 tambah 1, 15. So, ini 5 kan. 5M sama dengan 15. Bagilah ini 5. Pindah ke sini. Dia akan jadi 15. Bagi 5. Sebab 5 dengan M ni hubungannya dah harap. Bila pindah dia bahagilah. So, M jadi 3. Alright. Dah settle untuk 2.1.4. Nanti cuba buat latihan lagi ya, banyak-banyak bagi faham betul-betul. Alright, thank you.